saya, Nana Ziha binti Abdullah, merupakan pelajar STPM tahun 2017 dan 2018 dan saya di sini akan kongsikan sedikit sebanyak mengenai laluan pengajian ke peringkat STPM. Semestinya, pelajar lepasan SPM yang berumur 17 sehingga 20 tahun. Okey, untuk masuk ke STPM ini terdapat dua syarat yang anda perlu ikuti. Yang pertama adalah syarat am, yang kedua adalah syarat khas. Syarat am, anda perlu lulus SPM dengan mendapatkan sekurang-kurangnya kepujian bagi subjek atau mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus kertas sejarah. Dan syarat khas pula bergantung kepada bidang ataupun jurusan yang anda pilih, sama ada jurusan sains atau jurusan sains sosial. Struktur kursus pengajian STPM ini adalah anda wajib untuk mengambil 4 atau 5 subjek termasuklah subjek pengajian am, dan tempoh pengajian adalah selama 18 bulan bersamaan dengan 1 tahun setengah dan 3 semester. Okey, untuk tingkatan 6, semakan boleh dibuat secara online ataupun anda akan mendapat SMS jika ditawarkan ke tingkatan 6 kerana pelajar yang layak dan melepasi syarat kemasukan serta tidak mendapat tawaran ke IPT sahaja yang akan ditawarkan ke tingkatan 6. Manakala jika anda berminat untuk masuk ke tingkatan 6 tapi tidak mendapatkan sebarang tawaran, anda boleh mengemukakan rayuan. Okey, seterusnya saya akan ceritakan kelebihan dan kelemahan jika anda ingin melanjutkan pengajian ke peringkat STPM. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah melibatkan wang. Untuk STPM, kos ataupun penggunaan wang adalah tidaklah besar ataupun tidak memakan kos yang banyak. Manakala dari segi masa, STPM merupakan laluan pengajian antara laluan pengajian yang menjimatkan masa untuk anda ke universiti. Dan yang terakhir adalah, dan yang ketiga adalah pelajar boleh mengulang semula atau resit paper jika anda mendapatkan keputusan yang kurang memuaskan hati. So, anda boleh mengambil peluang untuk repeat paper, resit paper dengan tujuan untuk membaiki pointer anda. Untuk kelemahan ke STPM ini adalah, yang pertama adalah anda perlu membayar RM50 kalau tak silap saya untuk satu paper yang anda ingin repeat. Di sini maksudnya jika anda ingin repeat paper, anda perlu bayar. Dia tidak secara percuma lah. Jadi disarankan di sini anda terus score di kertas-kertas semasa peperiksaan yang sebenar tu. Terus score, so anda tak perlu nak repeat, tak perlu nak membazirkan wang. Kelemahan lain adalah jika anda gagal subjek pengajian am, iaitu subjek wajib ambil di STPM, maka anda tidak boleh ataupun tidak layak untuk menyambung pengajian ke universiti. Okey, sekarang saya akan kongsikan beberapa mitos atau kepercayaan karut yang orang anggap bila kita sebut tentang STPM. Okey, yang pertama adalah orang kata STPM ini susah. Sebenarnya itu hanyalah persepsi sahaja, persepsi masyarakat tentang STPM. Dan saya percaya kunci kejayaan bagi sesuatu perkara adalah kerajinan, dan sama jugalah dalam STPM ini anda hanya perlu rajin sahaja. Okey, dan kalau pandangan saya sendiri, STPM dia lebih mudah sebab sekarang penilaian baharu adalah menggunakan sistem semester 1, semester 2, semester 3 lah, berbanding dengan zaman STPM dulu, yang dulu-dulu. Kiranya mereka belajar setahun setengah dan perlu khatamlah buku-buku tu untuk exam sekali je, berbanding dengan sekarang yang menggunakan 3 semester. Saya rasa lebih mudah macam tu. Okey, seterusnya adalah mitos yang kedua, iaitu tentang orang yang masuk STPM ini adalah di kalangan pelajar yang tidak mendapatkan result yang bagus, keputusan yang bagus ketika STPM, ataupun mereka yang lupa isi UPU, ataupun mereka yang tidak mendapatkan tawaran
IPT untuk melanjutkan pengajian di IPT itu sebenarnya sama sekali salah. Salah, okey. Ada juga sebenarnya pelajar pelajar SPM yang cemerlang masuk ke STPM kerana mereka lebih nampak laluan pengajian yang makan masa yang singkat itu untuk mereka melanjutkan ke universiti impian mereka sendiri. Jadi kita perlu ubah sebenarnya persepsi ataupun tanggapan orang terhadap STPM ini. Okey, mitos yang ketiga, iaitu mitos yang terakhirlah bagi saya adalah mereka menganggap STPM ini no class. So pada saya itu semua adalah salah lah, tidak sewajarnya statement begitu keluar. Sebenarnya STPM ini seperti yang saya cakap, dia adalah sijil tinggi pelajaran Malaysia yang diiktiraf bukan sahaja dalam negara tetapi di peringkat antarabangsa. Jadi mana low classnya? Tak ada. Dia sangat kelas. Gitu. Okey, jadi kesimpulannya di sini, saya percaya kita perlu mengubah persepsi susah nak sebut, persepsi dalam masyarakat tentang STPM ini. Siapa yang ingin mengubah? Anda lah orangnya. Cubalah menjadi pelajar yang lebih berdedikasi dan lebih cemerlang di peringkat STPM ini. Jadi jangan lupa anda boleh layari laman web ataupun YouTube. Anda boleh tengok YouTube untuk mendapatkan maklumat tentang STPM ini dengan lebih lanjut. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi input tambahan kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar SPM Pro Max yang melihat video ini. Jadi maafkan saya jika ada salah tutur bicara. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye.